Yang berbahagia Datuk Razali bin Syahabudin, Timbalan Ketua Pengarah JAKI, dan seterusnya yang berbahagia Datuk Ali Haji Muhammad, Pengarah Bahagian Dakwah JAKI. Seterusnya Datuk-Datuk dan Datin, pegawai kanan jabatan, nampak juga pegawai custom di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berada di dalam forum fiqh percukaian GST pada petang hari yang berbahagia ini, dan semoga majlis forum kita pada petang ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi mafhumnya, barang siapa yang mencari jalan, memilih jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan forum kita pada petang ini insya-Allah kita akan ambil masa kurang lebih 2 jam. Tapi mungkin kalau boleh tak lebih 2 jam kot Datuk Mufti, kan? Sebab apa? Sebab mungkin Datuk Mufti akan ada masa lagi selepas ni pukul 6 petang ada program yang lain. Kalau kita boleh ringkaskan lagi bagus, kan? Dan tajuk forum yang telah diberikan kepada penganjur kepada saya seperti tadi itu cukai dalam pemerintahan Islam, hak pemerintah dan tanggung jawab rakyat, ya. Tajuk ini semakin hari semakin panas, apa nama Datuk Ashraf ni, kan? Cukai dalam pemerintahan Islam, hak pemerintah dan tanggung jawab rakyat. Dan saya perkenalkan dulu diri saya, Muhammad Qari bin Yusuf, seperti yang telah diperkenalkan tadi, pegawai Jabatan Kastam, pegawai agama Jabatan Kastam Raja Malaysia. Dan seperti yang dijelaskan juga tadi, suka saya perkenalkan lagi sekali, di sebelah kanan saya ini orang yang memang sudah tidak asing lagi, YB Datuk YB Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Haji Dusuki, ya, selaku yang dipertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADI. Dan di sebelah YB Datuk Ashraf, Sahibus Samaha Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi Mufti juga orang yang memang sudah terkenal di seluruh negara. Ikut pepatah Arab dia kata al-ma'ruf la yu'arraf, orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Tapi bila mahu Datuk Mufti saya perkenalkan juga petang ni, ya. Dia apa khabar pada mahu Datuk dan Datuk Ashraf. Dan secara ringkasnya juga untuk yang petang ini, forum kita ini kita ambil secara ringkas, sembang santai. Dan suka saya pecah pada 4 pusingan aku. Pusingan pertama, kedua, dan pusingan ketiga kita akan buka soalan kepada audien kalau sekiranya rakan-rakan kita di atas sana mempunyai persoalan untuk dikemukakan kepada ahli panel kita. Dan kita masuk pusingan keempat itu adalah pusingan penutup, ya. Jadi kalau banyak soalan kita habis lambat, kalau kurang soalan kita balik cepat, gitu, ya. Untuk persoalan yang pertama ini, saya ingat ada soalan yang pada saya agak penting juga, yang selalu disembang-sembangkan oleh oleh masyarakat di merata tempat. Soalan ini suka saya addresskan dulu kepada Datuk Ashraf Wajdi, kan? Kalau kat luar sana Datuk Ashraf, kan? Masih ramai lagi orang pakat duk riuh, kan? Pakat duk kata GST ini, pelaksanaan cukai GST ini, dia orang kata satu perkara yang zalim, tidak Islami, ya? Ini kalau kita pergi ke surau masjid, ini tajuk yang sangat panas sekarang ini.
Jadi persoalan yang saya nak tanya Datuk ini, apa pada pandangan Datuk, apakah pelaksanaan sistem percukaian di Malaysia, khasnya dalam konteks cukai GST ini menepati perspektif Islam? Mohon penjelasan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya terus kepada persoalan yang dibangkitkan. Perkara berkenaan dengan GST ini adalah dah menjadi satu polemik dalam masyarakat hari ini. Memang dijangkakan apabila dilaksanakan suatu yang baru ini akan meletus pelbagai polemik, pelbagai masalah, dan hakikatnya yang perlu diperhatikan bagaimana nak mengurangkan polemik dan mengurangkan masalah. Bahkan tahun lepas apabila ubal pula ataupun dipinda pula Akta Kawalan Harga dan Pencatutan, yang sebenarnya adalah salah satu kaedah kanun untuk memastikan dari segi pelaksanaan GST itu tidak dieksploitasi ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerana hari ini pun yang sepatutnya tak kena GST itu kena GST juga. Kita makan roti canai pun dah ada tambah 6% lah GST. Di kedai-kedai runcit, beli kedai runcit pun GST. Dari balik Kelantan minggu lepas, pergi ke bazar Bulu Kubur ni, ada 6%, dia kata harga berbeza, ada 6%. Maknanya kadang-kadang perkara-perkara inilah yang perlu diperhalusi dari segi pelaksanaannya. Bahkan dalam perbahasan di Dewan Negara tahun lepas pun, saya bukan sangat kita mempertikaikan prinsip cukai GST itu, tetapi yang perlu diperhalusi adalah dari segi pelaksanaannya. Sebab itulah dalam konteks GST sendiri, saya kira dah banyak kali diulang-ulang bahawa GST ini bukan suatu cukai yang baru. Dia adalah penstrukturan kembali cukai yang sedia ada, iaitu cukai perkhidmatan dan juga cukai barangan, yang hari ini memang dalam konteks sistem ekonomi dunia, bila kita bercakap cukai ini, dia termasuk dalam sistem fiskal ataupun kaedah bagaimana negara menguruskan perbelanjaan dan juga perolehan. Dan dalam konteks fiskal ini, daripada 192 negara di dunia ini, 169 sudah pun berganjak kepada sistem percukaian baru, yang bagi pandangan pakar-pakar ekonomi dunia dan pakar-pakar percukaian, sistem VAT ataupun GST ini dianggap sebagai sistem yang lebih telus, lebih adil dan lebih memberikan kesamaan dan juga keadilan kepada, bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada kerajaan. Kerana bila kita bercakap soal kerajaan, dia akhirnya kepada rakyat juga. Kerana apabila kita bercakap soal cukai, dia berbeza dengan pandangan-pandangan. Mungkin selepas ini Datuk Dr. Zulkifli boleh kupas dengan lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna sahibul maks finnar, sesungguhnya sebab perkataan cukai itu difahami dalam kerangka bahasa Arab ni dengan perkataan yang pelbagai. Ada disebut sebagai al-maks, ada disebut sebagai dharibah. Tapi kalau kita bercakap soal al-maks itu mungkin penghuraian kepada al-maks yang disebut di dalam hadis itu. Status hadis ini setengahnya pihak mengatakan dhaif. Ini saya serah pada Datuk Mufti lah untuk mengupas lebih lanjut. Tetapi disebutkan dalam konteks itu mungkin berbeza dengan kefahaman cukai dalam sistem ekonomi dunia hari ini. Dan kita kena faham, sebelum saya cakap lebih lanjut soal cukai ini, dalam konteks hukum ataupun dalam kaedah fiqh, dia sebut al-aslu. Kita kena faham apa asal sesuatu hukum. Dalam konteks Islam ni, secara mudahnya kita bahagi kepada dua: hal-hal yang melibatkan ibadah, hal-hal yang melibatkan muamalah. Hal-hal yang melibatkan ibadah ini yang disebut sebagai hukukullah, hak-hak yang menyentuh soal hak Allah ini, hukum asalnya al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asal kepada hukum-hukum yang terkait dengan ibadah ini dianggap sebagai haram, illa ma syari'ahu Allah wa Rasul, kecuali apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah dan juga Rasul. Maknanya kita tak boleh mandai-mandai
when it comes to ibadah. Semayang, Allah kata aqimus solat wa atuz zakat. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Macam mana semayang? Dalam Quran tak disebutkan secara tuntas dan perinci. Kita perlu pergi lihat kepada hadis Nabi. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tengok lah mana aku semayang. Kamu semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Maknanya macam mana kita semayang itu adalah yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Sama ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kita kata kita nak semayang ikut dia, ikut suka kita. Keluar pula ikut suka kita. Maknanya kita tengok, kita belajar ibadah ini ada dua syarat untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Satu, dia kena ikhlas. Yang kedua, dia kena cara dengan betul. Semayang tu kena buat ibadah dengan cara yang betul. Ikhlas saja tak cukup, tetapi cara pun kena betul. Kalau kita kata tahun ni kajian ijtihad gaji 1 bulan, jadi bonus 1 bulan. Jadi kita pun nak tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Ya Allah, aku nak tunjuk kesyukuran aku kepada Engkau, ya Allah. Aku nak tambah 1 rakaat pada setiap semayang. Orang lain tak tahu. Ikhlas ni. Kita pun semayang dekat bilik kita. Isteri kita pun tak tahu, suami kita tak tahu, kawan-kawan kita tak tahu. Sebab kita rasa syukur kepada Allah. Apakah itu boleh? Tak boleh. Itu yang dianggap sebagai bid'ah. Ataupun inovasi dalam ibadah yang dianggap sebagai bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu dalam konteks ibadah. Tetapi dalam konteks satu lagi yang disebut sebagai muamalah. Muamalah ini adalah hal-hal yang melibatkan soal pentadbiran dan urusan keduniaan. Contohnya jual beli, pemerintahan dan sebagainya. Yang ini mengikut ulama-ulama fiqh, hukum asal dia al-aslu fil asya' atau al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalil an tahrimihi. Melainkan ada di sana nas-nas daripada Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang mengharamkannya. Maknanya kalau tak ada, harus dulu. Jadi dalam konteks ini, kalau kita faham, cukai itu adalah sebahagian daripada isu-isu yang terkait dengan muamalah di bawah siasat syariah, di bawah muamalah maliyah ataupun muamalah iktisadiyah. Dalam konteks mengurus harta benda, mengurus perekonomian dalam konteks siasat ataupun sistem pemerintahan Islam. Cuma dalam konteks ini kita perlu melihat apakah di sana ada nas-nas yang memang mengharamkan secara mutlak berkenaan dengan cukai ini. Betul di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah umpamanya Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, cara yang tidak sah, menyebabkan illa an takuna tijaratan antara minkum, melainkan kamu melakukan perniagaan atau jual beli itu dengan cara suka sama suka. Umpamanya, mana di sini Al-Quran menyatakan secara umum prinsip asas, jangan kita mengambil hak orang lain umpamanya, itu batil. Cuma Al-Quran tak pernah menyebut secara tuntas apakah cukai, dharibah ataupun al-maks itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis ada, tapi yang itu saya serah kepada Dr. Zul untuk mengupas lebih lanjut. Cuma kalau kita tengok dalam konteks evolusi percukaian ini, betul ramai orang berhujah hari ini kata zaman Nabi tak pernah ada cukai. Kita Islam ini memperkenalkan sistem zakat. Tapi kita kena faham, apabila Nabi memerintah atau membangunkan sebuah daulah, walaupun tak disebut daulah itu, tak disebut sebagai negara Islam di Madinah itu, tetapi pemerintahan Nabi pada peringkat awal itu ada pemerintahan yang pada awalnya hanya bersifat asas saja. Sebab pusat pemerintahan Nabi di masjid, tidak ada kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Sebab itulah peringkat awal dan tidak memerlukan dana-dana yang banyak pun. Sebab negara yang peringkat awal ada negara yang cukup simple. Cuma dalam konteks ini ada dua sahaja bentuk perolehan Baitul Mal ataupun untuk mengisi kantung negara. Pertama, sama ada zakat ataupun sumber sedekah ataupun jizyah yang dikenakan kepada orang-orang bukan Islam yang berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Itu saja. Cuma kalau kita ingat, kalau kita tahu, kalau kita faham zakat memang ada asnafnya yang tertentu dan spesifik disebutkan oleh Al-Quran, yang tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara selain daripada asnaf ini, miskin, fakir, ibnu sabil sebagainya lah, yang 8 asnaf utama itu. Jadi
Tak boleh sewenang-wenangnya kita nak menggunakan duit zakat, katakan nak bayar gaji kepada kaki tangan kerajaan. Tak boleh. Kerana itu bukan asnaf yang diperuntukkan oleh Al-Quran. Cuma apabila Islam itu berkembang pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, terutama apabila zaman Umar. Sebab zaman Abu Bakar adalah zaman peralihan antara zaman Nabi SAW dengan zaman para khulafa, yang mana pada waktu itu Abu Bakar banyak menghabiskan masa dalam pemerintahannya untuk mengawal dan menguruskan umat Islam yang pada waktu itu culture shock. Culture shock dalam arti kata zaman di mana kalau sebelumnya setiap perkara boleh dirujuk pada Nabi. Ini zaman di mana orang dah mula, ada yang mula murtad, ada yang mula ingkar kepada perintah Nabi kerana menganggap bahawa bila Nabi dah tak ada, maknanya syariat itu sudah tidak lagi relevan umpamanya. Ada yang tidak mahu membayar zakat dan sebagainya. Sampaikan Abu Bakar mengisytiharkan perang kepada golongan ini. Walaupun itu ada ijtihad baru, tak pernah disebut dalam mana-mana nas siapa tak bayar zakat ini perang. Sebab itu ada konflik juga antara Abu Bakar dengan Umar umpamanya dalam konteks itu. Tetapi pada zaman Umar, Islam mula berkembang dengan begitu pesat ke daerah Baghdad, ke Kufah, ke Mesir, ke banyak daerah-daerah lain. Pada waktu itulah, kalau kita lihat pada zaman Nabi sampai Abu Bakar, biasanya apabila Islam menakluk sesuatu daerah, maka harta-harta rampasan ini akan diagih-agihkan di kalangan tentera-tentera Islam. Tetapi pada ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila Islam itu sudah berkembang ke pelbagai pelosok tanah Arab, dan sudah tentulah pada waktu itu akan dilantik gubernur-gubernur dan juga penolong-penolong bagi gubernur-gubernur ini. Pada masa yang sama, tanah-tanah yang seharusnya diambil alih oleh tentera-tentera Islam ini menjadi satu polemik baru dalam, ataupun masalah baru di dalam masyarakat Islam pada waktu itu, kerana ramai juga di kalangan yang bukan Islam peluk Islam. Jadi jizyah pun sudah mulai berkurangan, dan zakat itu seperti mana saya katakan tak boleh digunakan pakai secara sesuka hati, melainkan mengikut kepada syarat-syarat asnaf dan sebagainya. Pada waktu itulah Sayyidina Umar mula memanggil di kalangan sahabat-sahabat dia, nak memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai cukai, yang dipanggil sebagai cukai Al-Kharaj. Dan Al-Kharaj ini adalah cukai ke atas tanah-tanah yang mana bagi Sayyidina Umar, tanah-tanah ini tak perlu dirampas atau tak perlu diambil alih oleh tentera-tentera Islam dan diagih-agihkan kepada tentera Islam, kekal milik kepada mereka yang mengusahakannya, di Baghdad, di Kufah, di Mesir dan sebagainya. Kekal milik mereka. Mereka boleh mengusahakan, pada masa yang sama mereka membayar cukai daripada apa yang diusahakan itu, untuk memastikan bahawa adanya dana-dana yang masuk kepada kerajaan, bagi membolehkan kerajaan membayar ataupun menggunakannya untuk perolehan negara, bagi membayar gubernur, bagi membayar dan sebagainya, dan juga bagi pembangunan infrastruktur. Pada waktu itu mula dibangunkan sistem salirannya, sistem jalannya, yang mana segala infrastruktur ini perlu menggunakan dana daripada kerajaan. Kerajaan maknanya Baitul Mal. Baitul Mal pula makin menepis kerana makin menipis kerana faktor tadilah, jizyah sudah tidak berapa besar lah, kerana di mana kawasan-kawasan taklukan Islam kebanyakannya memeluk Islam. Jadi kalau tidak ada sistem cukai seperti ini, maka akan menyebabkan sukar untuk ditakbir pentadbiran Islam itu untuk dilaksanakan. Sebab itulah Khalifah Umar pada waktu itu melakukan satu ijtihad, memanggil sahabat-sahabat, walaupun ditentang oleh Abdurrahman bin Auf. Yang lain semua sokong, Uthman sokong, Ali sokong, Zubair bin Awam sokong, Talha, Ubaidullah. Tetapi di kalangan ramai, Abdurrahman bin Auf saja tidak setuju. Tapi akhirnya ijtihad itulah yang akhirnya memperkenalkan cukai baru pula di zaman Sayyidina Umar, yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Begitu juga pada zaman Muawiyah dan zaman Abbasiyah. Dan pada zaman Abbasiyah umpamanya Khalifah Harun Ar-Rasyid umpamanya memanggil mufti pada waktu itu, mufti Imam Ahmad, untuk menulis, untuk membuat kajian berkenaan dengan bagaimanakah untuk dia memperkenalkan cukai kepada rakyat, kerana
kebutuhan ataupun keperluan negara ataupun khilafah pada waktu itu, dan akhirnya ditulis satu buku Kitabul Kharaj yang mana membuat penelitian berkenaan bagaimanakah kaedah cukai yang digunakan pada zaman Umar sehinggalah pada zaman-zaman Muawiyah dan sebagainya. Itu ada satu kitab khas. Sebab itulah bila kita melihat dalam susul galut ini, dalam konteks hari ini, kita melihat dalam konteks negara kita, kita mau tak mau kita kena ingat bahawa 76% daripada perbelanjaan negara hari ini adalah daripada sumber cukai. Dia perolehan kita terbagi pada dua, sumber cukai dan sumber bukan cukai. Sumber cukai adalah sumber yang terbahagi pula kepada dua, yang kita pun mungkin daripada pagi dah didedahkan, cukai langsung dan cukai tidak langsung. Sumber bukan cukai ni termasuklah contohnya dividen daripada minyak, apa kena saman dan sebagainya, tu sumber bukan cukai lah tu. Lepas tu ekspor, net trade balance kita, maknanya net ekspor kita. Kalau kita ekspor dan import ada lebihan daripada situ, itu pun adalah sumber kita, maknanya kita ekspor kelapa sawit kita pada masa import makanan-makanan lain umpamanya. Net dari segi perbezaan antara ekspor dan import itu adalah lebihan yang akan merupakan perolehan negara, tetapi itu tidak banyak. Itu dalam lingkungan 26%. Selebihnya adalah cukai. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini, ke mana pula perolehan ini nak dibelanjakan. Kita kena ingat bahawa dalam konteks negara kita, demokrasi berparlimen, kita kena ingat segala perbelanjaan dan perolehan negara perlu dipersetujui dan diluluskan di dalam parlimen. Sebab itulah kalau kita lihat dari segi perbelanjaan kita, kebanyakan perbelanjaan 70% daripada perbelanjaan kita ataupun lebih pergi kepada soal pengurusan, emolument, gaji, segala saraan dan sebagainya, dan 30% lagi pergi kepada pembangunan. Maknanya gaji-gaji pekerja kita hari ini 1.6 juta contohnya, pekerja-pekerja kerajaan hari ini, kita membiayainya dengan cukai. Kita tak membiayai dengan hutang. Kita tak membiayai dengan, kalau membiayai dengan hutang, jadilah negara-negara seperti Greece, Portugal, Ireland yang mana menjadi bankrupt. Tetapi kita membiayai melalui cukai-cukai yang kita dapat. Dan bukan itu saja, dalam konteks negara kita yang amalkan sistem negara berkebajikan. Memang kita negara berkebajikan sebab kebanyakannya kita ada subsidi. Di sini ada, saya ada dalam slide saya sebenarnya berapa banyak subsidi. Bukan saja subsidi minyak. Contoh hospital, kalau kita pergi hospital hari ini, cabut gigi, berapa ringgit satu potong gigi kita cabut kalau kita pergi hospital kerajaan? Tak ada cat? RM1 je. RM1. Saya ingat waktu saya belajar dekat UK dulu, kalau nak potong gigi pula, cabut gigi, 50 pound. 50 pound waktu kali 7, RM350. Saya lebih rela untuk tahan sakit sampai balik Malaysia, cabut gigi kat Malaysia umpamanya. Indonesia hari ini, saya bawa balik pada Jakarta minggu lepas, saya jumpa dengan doktor-doktor gigi. Saya tanya dia berapa, dia kata equivalent tu 200 ke 300 ringgit Malaysia. Lebih kurang berapa rupiah tu saya tahu ingat. Maknanya takkanlah RM1 je kos dia. Di mana kos sebenarnya? Kos sebenarnya ditanggung oleh subsidi. Bukan itu saja, beras kita disubsidikan, gula ke asas disubsidikan. Daripada mana wang untuk kita nak meneruskan segala subsidi dan segala macam contohnya sistem pendidikan kita, sekolah rendah, sekolah menengah, setiap murid sekurang-kurangnya mendapat 13 bentuk bantuan. Daripada bantuan skim buku teks percuma, skim vitamin percuma, duit wangnya, duit permulaan persekolahan, RM1 bagi satu pelajar. Ini semua adalah perbelanjaan yang memakan kos yang begitu tinggi. Daripada mana sumber ini? Daripada cukai. Sebab itulah ini semua adalah perkara yang kita harus lihat secara holistik sebelum kita nak menjatuhkan hukum haram ataupun halal cukai itu. Bab hukum halal haram ni saya serah pada mufti lah, sebab saya bukan orang yang berkelayakan untuk memberikan fatwa. Kita sekarang ni masalah kita dalam society kita, dalam masyarakat kita,
banyak mufti-mufti jadian. Dia dapat popular sikit kat TV, menang selebriti, jadi selebriti sikit nak buat fatwa. Itu jadi masalah haudimu masyarakat kita. Jadi kita kena tanya orang yang benar-benar berkelayakan. Dan mufti apabila mereka membuat fatwa bukannya mengikut apa yang dituntut oleh kerajaan, kerana mufti-mufti ini ada diganti oleh ke bawah Duli Tuanku, jadi Pertuan Agung dan juga Sultan-Sultan. Mereka adalah independen dan mereka tahu accountability, ada dua tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggungjawab kepada manusia. Sebab itulah bila nak buat satu hukum, dia kena tahu secara keseluruhannya konteks tu. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwur. Nak membuat hukum satu perkara itu kena faham secara holistik. Tak boleh kita ambil nas itu terus kita buat keputusan, tak semestinya. Jadi harus kita faham perkara itu. Wallahu a'lam bishawab.